Bismillahirrahmanirrahim. Pertempuran Al-Firat. Daerah ini, Al-Firat, kedudukan terakhir bagi menguasai Iraq seluruhnya. Al-Firat ialah kawasan segitiga yang menghubungkan Iraq, semenanjung Tanah Arab dan bumi Syam. Iraq ni satu noktah yang paling strategi dalam peta. Di utara semenanjung Arab. Kawasan sempadan yang menghubungkan semenanjung Arab, iaitulah Tanah Arab tempat Nabi, dengan Parsi dan Rom. Kawasan jadi sasaran Al-Firat. Khalid radhiyallahu anhu berpandangan bahawa penguasaan daerah ini akan menjadi pelindung di belakang tentera Islam yang akan meneruskan operasinya ke dalam negara Parsi yang besar itu. Maka penguasaannya sangat penting bagi tentera Islam. Menawan Firat sangat penting untuk meneruskan serangan masuk ke negara Parsi yang besar. Kuasa besar dunia untuk jatuhkan. Firat mesti ditawan. Keberadaan tentera Islam di daerah ini mengundang kemarahan Rom, bahkan termasuk Parsi. Maka Rom dan Parsi bekerjasama serta mengumpulkan seluruh kabilah Arab yang bernaung di bawah jajahan takluk masing-masing bagi menghalau tentera Islam yang mengambil kedudukan di situ. Rom dan Parsi, dua kuasa besar ni, mengerahkan kabilah Arab di kawasan itu. Berkumpul satu bala tentera untuk menyerang tentera Islam. Dua kuasa besar tolong kabilah Arab ini. Maka pertempuran di situ melibatkan semua pihak yang menentang Islam. Terdiri daripada puak Kristian, Majusi dan musyrikin Arab yang masih bertahan. Bermakna tiga jenis kafir berkumpul. Kafir Majusi, kafir Kristian, Majusi ini Parsi, Kristian Rom, dan musyrikin Arab. Apabila kedua pihak berdepan di antara dua tebing sungai Furat, tentera musuh memberikan pilihan kepada Khalid radhiyallahu anhu. Sama ada mereka menyeberangi sungai Furat ataupun tentera Islam yang melakukannya. Dia cabar. Kami jemberang sungai Furat ke kamu jemberang? Khalid radhiyallahu anhu memberikan peluang kepada mereka untuk menyeberangi sungai itu. Ambil kamu jemberang sungai, Khalid kata. Memang duduk dalam sungai, payah. Ini kepintaran Khalid. Orang siapa? Dia pilih. Tiba-tiba salah seorang penglima tentera berkata, Ihtasibu mulkakum. Ihtasibu mulkakum. Ihtasibu mulkakum. Ihtasibu. Hadha rajulun yuqatilu ala din. Walahu aqlun wa ilmun. Wallahi la yunsaranna wa lanufdalanna. Seorang penglima Rom berkata, kalian harus melaporkan perkara ini kepada kerajaan kalian. Sesungguhnya lelaki ini Khalid berperang atas nama agamanya. Dia juga seorang yang bijak dan berilmu, ilmu perang. Demi Allah, percayalah, dia akan mendapat pertolongan dan kita pasti akan beroleh kekecewaan. Ingat, Khalid ni bijak. Dia berperang tahu agama dia. Demi Allah, dia percaya pada Allah juga. Tapi kafir. Jangan tebang. Lawan kita kalah. Penglima Rom kata. Maka berlakulah pertempuran sengit yang berakhir dengan kemenangan bagi tentera Islam. Kemenangan tersebut datang dengan pertolongan Allah serta cara dan helah perperangan yang sangat bijak. Melalui pertolongan Allah, kepintaran Khalid radhiyallahu anhu dan ilmu peperangan menyebabkan tentera Islam menang. Di mana sampai hari ini pun
strategi perang Khalid bin Walid ni dikaji oleh orang-orang Eropah, orang-orang Barat. Dipelajari di maktab-maktab tentera. Ditulis dalam berbagai bahasa. Malahnya kita orang Islam tak baca, ambil orang kafir buat. Banyak dia belajar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemenangan ini membawa kepada satu perubahan besar dalam pergolakan politik dan ketenteraan serantau. Sekaligus menyebabkan kedua-dua kuasa besar di dunia itu tidak lagi memandang rendah terhadap negara Islam dan umatnya. Bila kalah tentera gabungan ini, mereka sedar bahawa Islam tak boleh buat permainkan. Lama ni mereka anggap Islam ni kecil saja. Orang Arab, bodoh, tak erti, buta huruf, tak pandai. Bila kalah hak ni, baru mereka sedar. Ini satu cabaran yang kuat. Dengan kemenangan tersebut, seluruh kawasan di Iraq telah dikuasai oleh Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah, tahun ke-12 Hijrah. Ada tarikh mana? Iaitulah bulan Zulqa'dah, tahun ke-12 Hijrah. Khalid radhiyallahu an bersama bala tentera Islam berada di Al-Firat selama 10 hari. Selepas itu mereka bertolak pulang ke markah besar tentera yang berada di Al-Hira. Dia berunduk di Al-Hira. Lepas berperang, suruh tentera berunduk balik ke Hira. Balik ke Hira ni berlaku peristiwa kesempatan Khalid radhiyallahu menunaikan haji. Dalam perjalanan pulang ke Hira, Khalid memerintahkan Panglima Asim bin Amr untuk mengepalai pasukan hadapan. Dan Panglima Sajarah bin Al-As berada di pasukan ekor. Manakala Khalid radhiyallahu anhu sendiri berada di pasukan yang paling belakang. Dia suruh Asim bin Amr duduk depan sekali, Sajarah duduk di belakang, dia duduk belakang sekali. Khalid radhiyallahu anhu mengajak beberapa orang kanannya bermusafir ke Mekah. Tanpa pengetahuan tenteranya, dan tanpa kebenaran dan keizinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka melalui jalan pintas ke sana dengan menunggang kuda. Dia kecik anak buah dia suruh pergi dulu. Rupa nak pergi Mekah. Dia suruh ni duduk depan, maka dia duduk belakang sekali. Orang pergi, dia ajak 4 orang naik kuda. Kuda ni paling laju dah. Pergi ke Mekah. Nak buat haji, ambil peluang. Ada juga macam learning kat nak ambil peluang nak buat haji. Nak buat haji. Boleh tak tengah berjihad ni buat haji? Ni kena dengar molek. Pada tahun yang sama, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji tanpa menyedari kehadiran Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Setelah pulang ke Madinah, Khalifah diberitahu oleh orang yang tersempak dengan Khalid radhiyallahu anhu dan rakan-rakannya yang bercukur kepala setelah bertahallul sewaktu di sana. Awak balik Madinah, bawa khabar. Jumpa dengan Khalid, ada Mekah, kata Khalid. Tengok dengan puak-puak dia cukup kepala. Bertahallul, cukup kepala, buat haji. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat marah terhadap tindakan Khalid radhiyallahu anhu yang meninggalkan anggota tentera di bawah jagaannya tanpa kebenaran daripada Khalifah. Abu Bakar sangat marah pada Khalid radhiyallahu anhu kerana pergi ke Mekah meninggalkan jihad. Ni mana nak dulu, jihad dulu ke haji dulu? Ini kena faham. Kalau tengah-tengah jihad nak mempertahankan Islam, pertahankan Islam dulu, haji tangguh dulu. Ini kena faham. Ni dok pergi haji dulu, tinggal perjuangan. Ni orang kita lah ni, bersuara sangat. Tak faham, tak erti orang mana dulu, mana kediang ni. Ni berlaku. Pergi haji pula, haji sunat, bukan haji wajib. Haji sunat. Umrah sunat. Bukan pergi umrah, pergi melancong. Pergi melancong. Tinggal tanggungjawab. Dia ambil gambar kat Kaabah. Suka-suka. Balik melimba tangan. Latar-latar terbang, ngatu, dah mati subuh. Tambah tu pula.
Lalu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu menulis surat, sepucuk surat kepada Khalid radhiyallahu an. Tulis surat. Ansir hatta ya'tiya jumu'al muslimin bil Yarmouk. Fa innahum qad shaju wa ashjaw. Wa iyyaka an ta'uda limisli ma fa'alta. Fa innahu lam yusjal jumu'a minan nas. Wa anillahi sijaka. Wa lam ya'zi shaja minan nasi naz'aka. Hendaklah kamu bergerak pergi sehinggalah bertemu dengan pasukan Islam di Yarmouk wilayah Syam yang berdepan dengan Rom. Aku hukum kamu pergi ke Rom. Pergi ke Syam. Tinggal Iraq. Perjalanan yang jauh. Indisiplin. Tindakan. Bahawa kau ambil terhadap Khalid radhiyallahu an. Kerana pergi haji. Bakar sangat marah. Aku undur kamu dari Parsi. Mungkin pergi ke Rom. Perjalanan tu jauh daripada Iraq. Daripada Parsi ke Syam ni, masa tu bulan perjalanan. Disiplin. Sesungguhnya mereka di sana telah berpisah kerana diberikan tekanan oleh musuh. Maka kalian pecah belahkan mereka. Mempecah belahkan orang. Janganlah kamu mengulangi perbuatan yang kamu telah lakukan. Menunaikan haji ke Mekah dan meninggalkan pasukan. Marah Abu Bakar. Jangan buat kerja macam ni. Tinggal nak buah, pergi Mekah. Buat haji. Sesungguhnya tiada orang yang mampu memecah belahkan pasukan musuh sepertimu dengan pertolongan Allah. Dan tiada yang mampu memporak-perandakan kekuatan musuh sebagaimana yang kamu lakukan. Mu ni ada kebolehan yang boleh menghadapi musuh. Mu tinggal ke orang lain. Ini satu kesalahan. Wa yuhanni annaka Aba Sulaiman an-niyah wal khutwah fa'atmim yutammimillahu lak. Yutammimillahu lak. Baik bawah mim yang kemudian tu. Wala yadkhulannaka ujbu fatakhsar wa takhdal wa iyyaka an tudilla bi'amalin fa innallaha lahul man wa waliyul jazaa. Maka kamu dukunglah Abu Sulaiman dan pasukan di Yarmouk. Abu Sulaiman ni gelaran Khalid bin Walid. Dengan niat dan strategi untuk kamu menyempurnakan misi yang dihadapinya. Semoga Allah menyempurnakan bagimu juga. Jangan sekali-kali timbul dalam dirimu perasaan ujub, kagum kepada diri sendiri. Jangan megah dengan diri sendiri, pandai ujub. Jangan. Ikhlaskan Allah Ta'ala. Kononnya mu rasa bijak sangat, pandai sangat. Jangan. Jangan buat, jangan ujub. Ujub ni kagum pada diri sendiri. Pandai aku, bijak aku. Jangan. Ini tak boleh. Nascaya sifat itu merugikan dan menghina dirimu. Kamu harus menunjukkan dengan sesuatu perbuatanmu. Sesungguhnya Allah sahaja yang pemberi kurnia dan dialah yang maha kuasa memberikan pembalasan. Allah yang beri kurnia, semua Allah Ta'ala beri kemenangan kekalahan ini. Yang sukumullah pada ghalibah lakum. Wa yakhdurukum faman ladhi yansurukum min ba'dih. Wa Allah pada tawakilil mu'minun. Jika Allah menolong kamu, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Allah Ta'ala biarkan kamu, siapa lagi yang nak tolong kamu. Oleh itu bertawakal kepada Allah. Itu ayat Quran. Surah Al-Imran. Jangan megah diri sendiri. Abu Bakar kata, wahai Khalid. Di mana Abu Bakar marah pada Khalid ini ada alasan kerana Nabi mendahulukan kemenangan Islam daripada haji dan umrah. Dalilnya ialah perjanjian Hudaybiyah yang kita sebut dulu. Bila Nabi nak pergi ke Mekah, nak buat umrah, kerana dapat mimpi. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah. Mimpi masuk Mekah dalam keadaan aman. Tuhan kata masuk Mekah keadaan aman. Nabi pun suruhlah sahabat-sahabat menyediakan bekalan nak buat umrah. Mereka pergilah. Sampai dekat Madinah, Bi'ir Ali, pakai ihram. Siap pakai ihram. Mekah adalah negeri yang aman. Mengikut adat tak boleh halang orang pergi Mekah. Dan Nabi sampai dekat Hudaybiyah, puak-puak musyrikin mari sekat dengan senjata.
Tak pernah Nabi masuk buat umrah. Lalu Nabi pun hantar Sayyidina Osman untuk berunding. Osman yang dihantar tak balik-balik, ditahan di Mekah. Bila Sayyidina Osman kena tahan, tersebar berita Osman dibunuh. Lalu Nabi minta bai'ah dengan sahabat-sahabat dia. 1,000 orang. Sejurat kata 1,000 lebih. Bai'ah. Bai'ah ni pegang tangan Nabi, janji setia tak akan undur. Sama ada mati ataupun menang. Akan berperang. Bersedia. Bila siapa berita Nabi bai'ah. Dan mereka bai'ah ni, radhiyallahu anhum wa radu'an, disebut dalam Quran. Allah Ta'ala redha pada mereka. Mereka redha pada Allah. Dijanji syurga oleh Allah Ta'ala. Kerana bersedia untuk mati. Jadi bila orang kafir Mekah dengar, mereka hantar utusan Suhail bin Amr untuk berunding. Berunding nak ajak damai. Lalu ditulis surat perjanjian. Nabi Sayyidina Ali tulis surat perjanjian. Wayang Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, wakil kafir Mekah ni, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tulis. Kami tak setuju. Tulis Bismikallahumma. Itu saja. Nabi kata Ali, tulis Bismikallahumma. Ikut audio no, tulis. Dengan nama Allah, wahai Tuhanku. Itu saja. Tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini penjajahan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Yang Umar kata, kami tak percaya sama Rasulullah. Kalau kami percaya, kami masuk Islam lah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nama ayahmu jangan sebut Rasulullah. Nabi kata Ali, tulis Muhammad Rasulullah. Buang. Nabi Sayyidina Ali tak mau buang. Tak mau buang betul Rasulullah. Nabi kata dekat mana? Ali tunjuk. Nabi pun buang dengan tangan dia. Wabah dengan tangan dia. Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Dengan Suhail bin Amr. Kemudian buat perjanjian. Mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah tak dihantar pulang balik ke Mekah. Mana-mana orang Islam di Madinah yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Jadi kalau orang Mekah masuk Islam, pergi ke Madinah, kena hantar balik ke Mekah. Orang Madinah murtad, lari ke Mekah, tak hantar balik ke Madinah. Ini, berat sebelah. Nabi kata tulis. Ikut dia no. Sahabat-sahabat ni panah hati dia ni. Kamu tak boleh buat umrah tahun ni. Buat umrah tahun depan. Nabi kata tulis. Kamu tak boleh umrah tahun ni. Buat umrah tahun depan. Itu perjanjiannya. Yang Hudaybiyah. Panjang perjanjian tu. Yang besarnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ikut. Suruh buang. Muhammad Rasulullah. Nabi ikut suruh buang. Tak boleh orang Islam yang pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, hantar balik. Orang Mekah masuk Islam, kena hantar balik. Jadi begitu. Teruklah orang Islam. Pergi hijrah ke Madinah, hantar balik ke Mekah pula. Ini kepintaran Nabi. Bila buat perjanjian damai, tak boleh kacau lah. Dia duduk di Mekah, dia berdakwah lah. Lepas tu orang Madinah, murtad lari, biar lari ya. Pakai gawai ni. Itu. Sahabat tak nampak. Benda ni. Nabi tajam dia punya pandangan. Kamu tak boleh umrah tahun ni. Buat umrah tahun depan. Nabi kita tulis. Tak buat umrah tahun ni. Nabi dah pakai ihram. Macam mana nak buat pakai ihram? Turun ayat. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Surah Al-Baqarah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jika sekiranya kamu dah pakai ihram, kamu tak boleh buang pakai ihram itu, malaikat kena sembelih binatang dam, denda. Sembelih binatang barulah boleh buang pakai ihram, gunting rambut, cukur kepala, qada tahun depan pula. Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia supaya sembelih binatang. Sahabat-sahabat berat nak terima perjanjian ini. Sehingga Sayyidina Umar tanya, Rasulullah, tidakkah kita ni betul? Nabi kata, ya.
Tidakkah mereka salah? Mereka ni sesat? Nabi kata, ya. Mengapa kita terima ni? Nabi kata, aku tahulah aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Umur 4 lagi. Dalam keadaan panah hati ni. Marah ke orang kafir tu. Bukan marah ke Nabi tu. Jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Abu Bakar, pandangan jauh. Dia Rasulullah. Ikut dia lah. Sahabat-sahabat buat tak tahu je. Tak semelih. Tak tahalul. Lalu Nabi masuk ke khemah dia. Ummu Salamah radhiyallahu anha al-mu'minin. Bersama Rasulullah. Rasulullah buat. Jangan ikut orang. Nasihat Ummu Salamah. Waktu B, Rasulullah pun semelih menatang. Biasanya kibas lah. Ataupun unta. Nabi pun cukup. Sahabat pun buat belakang ikut. Ikut. Lalu balik. Berundur balik. Madinah belakang. Di sini ada satu hukum yang mesti kita faham. Mengapa Nabi menangguhkan umrah. Terima perjanjian Hudaybiyah. Kerana perjanjian Hudaybiyah ini adalah satu kemenangan politik. Kemenangan politik. Apabila perjanjian Hudaybiyah disahkan. Disahkan. Dia setuju. Terima perjanjian ini. Bermakna Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah. Kerajaan yang diiktiraf. Ini dalam ilmu politik. Nabi memahami ilmu politik. Kemenangan sebagai sebuah kerajaan yang sah, ini sangat penting. Tangguh dulu umrah. Ini. Kita pilihan raya. Nak pilihan raya dah. Pilihan raya ni nak pilih pemimpin, nak pilih kerajaan. Ni pilihan raya ni. Kerajaan orang Islam. Nak buat umrah. Hak mana dulu? Kena usaha dapat kerajaan dulu. Lepas tu baru buat umrah. Ini dia hukum. Kerana buat kerajaan dulu ni wajib mudayyak. Yang disegerakan. Adapun umrah wajib muwassa' yang ditangguhkan. Contohnya seorang perempuan yang kematian suami. Dia mati suami dia dalam edah. Dalam masa yang sama dia kena pergi Mekah. Ikut edah dulu ke pergi Mekah dulu? Jawab dia ikut edah dulu. Tak boleh pergi Mekah. Tunggu di rumah dia. Tunaikan edah. Edah ni wajib mudayyak. Wajib yang ditunaikan sekarang. Adapun haji wajib yang ditangguh. Nanti mati kan? Mati urusan Allah Ta'ala bukan urusan kita. Kalau mati pun dapat pahala haji juga. Sudah ada niat. Ini kena faham. Kena reti. Tapi ramai mana orang reti. Benda-benda macam ni. Ini masalah. Dan sebab itulah Abu Bakar bertindak memarahi Khalid radhiyallahu anhu. Bila tengah-tengah berperang, tinggal medan perang, pergi tunaikan haji. Tunaikan haji. Tak boleh. Ini tak boleh. Dia buat tu kerana dia tak faham. Dia jahil dalam masalah ni. Allah Ta'ala ampunlah. Kerana dia jahil. Allah ampunlah. Abu Bakar sangat marah. Kerana Quran kata idza ya zahban fala tuwalluhumul adbar. Ya alladzina amanu idza ila dakhilul ladzina kafaru zahban fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan lawan, dengan musuh Islam yang mara, kamu jangan berpusing, berpaling. Kalau kamu pasing, dosa besar. Dosa besar. 7 dosa besar. 7 dosa besar. Yang pertama syirik. Durhaka ibu bapa. Termasuk berpusing bila menghadapi musuh di medan perjuangan. 7 dosa besar. Termasuk 7 dosa besar yang Nabi bilang. Kita berasa nak dah jahil nak macam mana. Jahil lah. Biarlah negeri boleh korang pun kita pergi Mekah. Tinggal ke Mekah negeri ambil orang. Orang bukan Islam, keluar mengundi. Kita orang Islam lari. Duduk surah. Duduk surah. Undi tak penting. Undi ni ialah untuk mendapat kuasa bagi orang Islam. Ini makna mengundi. Kuasa bagi kerajaan Islam. Ini makna mengundi. Ini kena faham. Dan sebab itulah Abu Bakar sangat marah pada Khalid bin Walid bila Khalid meninggalkan pasukan dia.
meninggalkan pasukan dia kerana pergi haji. Bakal marah dan bertindak, tindakan disiplin dia kena pergi ke Syam. Syam ni dengan unta, bukan dengan kereta. Dengan kereta pun barangkali kat 20 jam. Dengan unta nak kata bulan lah jalan zaman dulu. Ini dera hukuman disiplin terhadap Khalid radhiyallahu anhu. Khalid terpaksa lah meredah padang pasir yang luas dalam keadaan yang sukar. Tapi Khalid ni seorang cerdik, kita akan baca kisah dia kemudian. Di mana kalau habis hari tengah jalan nak buat macam mana. Khalid panggil orang Badui. Orang yang duduk pada pasir. Macam mana cara nak buka air. Orang Badui kata, igak unta buat apa ekor. Banyak ekor lah unta tu. Biar unta puasa seminggu, 2 minggu. Jangan boleh minum. Jangan boleh minum. Yang masa buat apa hari, minggu ke. Lepas tu baru boleh minum. Boleh minum. Dia minum air banyak-banyak. Lepas tu jalan. Musafir. Bila habis air tengah jalan, sembelih unta ni. Ambil air dalam perut dia. Ada air dalam perut dia. Yang Khalid buat. Dia tanya orang ada pengalaman. Ambil air dalam perut dia. Untuk bekalan air. Mengikut riwayatnya, siapa tengah jalan, unta habis sembelih. Nak buat macam mana? Air habis dah. Dara. Khalid panggil orang Badui tadi. Orang Badui pandai tadi. Buat macam mana? Badui kata, mau tunjuk ke aku pohon kayu. Ada pohon daripada jauh, nampak macam orang duduk. Macam orang duduk. Balik pohon kipsus agaknya. Macam orang duduk. Mungkin kat pohon tu, gali ke akar dia bawah, ambil air. Ada air tu. Ambil air. Untuk bekalan. Nah, Khalid buat. Di mana perjalanan ni, perjalanan yang jauh, jadi ujian. Sebagai satu tindakan disiplin terhadap Khalid radhiyallahu anhu kerana dia tinggal pasukan dia pergi haji. Wallahu a'lam.